TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang ke Sembang Aktif bersama dengan saya, murid yang paling aktif tapi kadang-kadang kurang aktifnya, iaitu Akmal Nazir. Apa khabar murid-murid semua? Saya pasti anda sedang yang menonton ini mungkin tertanya-tanya, Akmal, kali ini apa pula topik yang kita ingin bahaskan? Yap, yang mana kali ini, episod ini, kita ingin membincangkan mengenai penglibatan co-curriculum murid berkeperluan pendidikan khas atau lebih dikenali sebagai MBPK penglihatan. Dan siapakah tetamunya? Saya pasti inilah dia, seorang yang cukup segak dan juga berpengalaman kan apabila kita bercakap mengenai MBPK ini. Beliau ini namanya adalah Ahmad Bustaman bin Muhammad Ali atau lebih mesra kita panggil Cikgu Bustamam, yang mana seorang penolong kanan pendidikan khas di SK Putrajaya Presin 18-1. Selamat datang Cikgu Bustamam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jarang tau apabila ada tetamu kita yang hadir memberikan saya hadiah cenderahati. Terima kasih Cikgu Bustamam. Baik, sebelum kita nak bercakap mengenai MBPK ini ataupun murid berkeperluan pendidikan khas ini kan, kita tahulah di atas muka bumi ini ramai yang mempunyai kelebihannya masing-masing dan juga keistimewaannya masing-masing. Dan kita juga kadang tertanya-tanya kan, bagaimanakah penglibatan murid-murid ini di dalam co-curriculum. Baik, Cikgu Bustamam, mungkin ramai murid-murid maupun ibu bapa kan tertanya-tanya sebenarnya peranan Cikgu Bustamam ini selaku penolong kanan pendidikan khas, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Cikgu sendiri kan? Silakan. Sebagai penolong kanan pendidikan khas di sekolah harian biasa, saya adalah di bawah takbir guru besar. Baik. Jadi saya ada penolong kanan pentadbiran, saya ada penolong kanan HEM, hal murid, dan ada penolong kanan co-curriculum. Baik. Jadi saya ada di bawah itu sebagai penolong kanan pendidikan khas yang mentadbir urus pendidikan khas, yang saya juga perlu menyelaras program-program perdana dengan pendidikan khas. Kita tengok, saya juga perlu merancang untuk pendidikan khas punya program. Saya juga perlu merancang penglibatan pendidikan khas dengan murid perdana, dan saya juga perlu untuk memantau aktiviti, menilai aktiviti yang dijalankan, dan juga mencari jaringan kerjasama NGO dan pelbagai pihak lah, dengan ibu bapa jaringan kita laksanakan program bersama untuk menjamin penglibatan murid pendidikan khas ini ke satu tahap yang lebih baik. Dah berapa tahun tu sebenarnya Cikgu Bustamam? Saya sebagai penolong kanan pendidikan khas ini baru 3-4 tahun lah. Baru 3-4 tahun. Lama sebenarnya tu. Kalau baru 3-4 bulan itu baru. Tapi PKP 2 tahun. Jadi 2 tahun itu kita banyak berada di rumah. Dan sekarang ini Alhamdulillah kita dah kembali kepada normal biasa. Dan murid dapat bergaya aktif kembali dengan lebih baik lah. Alhamdulillah. Baik, kalau kita nak bercakap mengenai murid MBPK penglihatan ni kan, saya pasti juga mereka ini ada beberapa kategori kan, terutamanya di dalam bidang co-curriculum ini. Antaranya Cikgu Bustamam. Okey, untuk MBPK penglihatan ini, kita biasanya ada 3 kategori lah. Tapi saya suka menyebut pada 2 sebab satu kategori dia, kita orang biasa melihat, kalau melihat kata MBPK penglihatan, kita nampak buta saja. Kita nampak ini orang buta, tak nampak. Jadi sekarang ni MBPK penglihatan ini sebenarnya ada 2 kategori lah. Kita panggil buta penuh dengan rabun. Tapi rabun ini dibahagikan kepada 2. Biasanya kategori B2 dengan B3. So, kalau B2 ni biasa kita guna tulisan besar, yang besar sikit. Kalau B3 ni masih boleh menggunakan tulisan biasa, tapi bila penglihatan itu terhad, jadi ada benda-benda yang terhad yang dia nak gunakan lah. Jadi yang B1 itu adalah kategori buta penuh. Itu tak nampak terus. Itu B1. B1. B1, B2, B3. B1 buta penuh, B2 nampak tapi agak terhad lagi. B3 nampak lebih terang tapi yang terhad juga. Masih kategori OKU penglihatan. Itu antara beberapa kategorinya. Dan katanya juga mereka juga ada terlibat secara tidak langsung dalam bidang badan beruniform juga kan? Mungkin boleh sentuhkan juga mengenai itu. Untuk murid MBPK penglihatan ini,
mereka sebenarnya terlibat untuk co-curriculum ni sama dengan murid biasa. Okey. Mana kata kalau murid biasa ada badan beruniform, kita ada sukan dan permainan, Okey. kita ada juga kelab dan persatuan. Jadi murid MBBK penglihatan ini terlibat untuk semua ni. Cuma adalah keadaan tertentu yang kita pilih sebagai yang kita pilih yang sesuai untuk mereka lah. Dan kita gunakan modifikasi, kita inklusifkan mereka, pelbagai. Yang mana supaya mereka ini tidak disisih lah kan. Ya, untuk dia bergaul, bersosial, bersama-sama menimba ilmu, pengalaman tu. Betul. Penting, ya. Kerana mereka juga ingin menjalani kehidupan yang normal juga kan. Ya, seperti betul. orang-orang yang biasa juga. Ya. Tapi katanya mereka ini tak kurang hebatnya. Dah telah sampai peringkat kebangsaan. Dari segi dia punya apa orang kata kejayaannya. Betul ke Cikgu Bersama? Betul. Alhamdulillah. Memang setakat ini kita struktur sama dengan perdana. Di peringkat sekolah kita ada pertandingan di peringkat sekolah. And then sekiranya dia layak, dia akan pergi ke peringkat seterusnya, zon, daerah dan negeri dan kebangsaan. Oh, maksudnya ada MSSD, ada MSSN, semua tu juga? Di bawah untuk pernikahan sah. Oh, okey. Dia ada. Sama saja. Sama juga? Di tahap kebangsaan kita ada pertandingan untuk mereka. Dan mungkin cikgu juga boleh kongsikan sebab apa yang saya melihatnya ada mewakili kebangsaan bagi sukan bola sepak orang buta, iaitu beliau ini merupakan penjaga gol pada tahun 2011 sehingga 2017. Mungkin ada antara lagi kejayaan-kejayaan diperoleh oleh murid MBPK ini, cikgu. Yang itu tadi tu saya sebenarnya. Itu saya. Okey. Itu saya. Itu sebab saya ada pengalaman bersama dengan murid MBPK penglihatan ini. Okey. Sebenarnya saya adalah goalkeeper kebangsaan untuk blind football. Wow. Blind football Malaysia. Saya main untuk kebangsaan daripada 2011 hingga 2017. Baik. Dan bersama saya main tu turut ada murid MBPK penglihatan yang berada di Padang bermain bola. Baik. Saya sebagai penjaga gol. Itu sampai kebangsaan, kita bermain sampai kebangsaan. Baik. Jadi saya pernah bersama-sama bermain bersama dalam satu pasukan dengan MBPK penglihatan ni. Di sekolah menengah tu yang terpilih lah kan. Di sekolah menengah kita boleh pergi peringkat. Dia pertandingan ini sampai peringkat Piala Dunia. Ya. Cuma kita tak layak lah Piala Dunia. Kita sampai peringkat Asia saja. Tak apa, insyaAllah satu hari nanti kan. Tapi satu apa yang hari boleh saya cakap Cikgu Bustama ni sebenarnya beliau ni cukup seorang yang merendah diri. Kerana kalau anda nak tahu kan kejayaan yang diperolehi juga antara pencapaian pasukan pingat perak di para ASEAN Myanmar, betul? Betul. Lagi-lagi kalau saya cakap dari tiga pasukan saya ada mendapat kan? pingat emas di para ASEAN Singapura. Okey. Pasukan saya mendapat pingat pertandingan international India. Kita dapat emas masa tu. Kita Johan. Dan untuk 2017 tuan Malaysia, tuan rumah para ASEAN, kita mendapat gangsa. Tapi goalball. Goalball juga permainan MBBK penglihatan. Baik. Mendapat pingat emas pada masa itulah. Itu dia. Banyak dah tahu sebenarnya kejayaan yang diperolehi oleh cikgu sendiri, betul? Dan juga rakan-rakan yang lain. Ya, rakan-rakan dan murid MBBK. Terbaik. MBBK. Baik, cikgu, kalau saya nak tanya juga antara kegiatan lazim yang dipilih untuk keperluan dan kesesuaian MBPK penglihatan ini antaranya, mungkin cikgu boleh kongsikan. Okey. Lazimnya saya sebut daripada mula dengan badan uniform. Okey. Biasanya kita akan ambil pengakap lah. Baik. Pengakap disebabkan MBPK kalau kita pilih terlalu banyak, mungkin ada badan uniform boleh jadi Bulan Sabit Merah, KRS, apa macam-macam. Tapi untuk pendidikan khas kami lebih memilih pengakap. Kenapa? Kami untuk supaya peringkat-peringkat pertandingan mungkin sampai ke kebangsaan, pengakap itu disatukan. Jadi program senang dijalankan di peringkat keseluruhan. Nice. Jadi kalau tak jalankan pengakap, mungkin kita tidak dapat bersama. Jadi pengakap kita banyak kesan untuk murid-murid pendidikan khas ini. Jadi itu dia banyak memberikan kepimpinan, kerjasama, sosial. Pengakap kan. Betul. Buat habis baik kan. Jadi kita dapat membimbing mereka dengan baik, insya-Allah.
Itu pengakap dari segi badan uniform. Kita lihat pula dari segi Sukan dan permainan. Sukan dan permainan. Ini memang banyak. Sebab kita tahu pengangkat itu merupakan salah satu badan beruniform kan. Kalau yang sukan tu katanya ada olahraga 100 meter. Ada 100 meter. Masih dicatat 5.7. Sibuk pun kalah tu kan. Antaranya cikgu boleh kongsikan. Okey, kalau olahraga biasanya lazimnya lah yang kita selalu masuk 100 meter. 100 meter. 200 meter. 200 meter. Lompat jauh, lontar peluru. Itu kebanyakan. Tapi ada acara lain tu ada. Cuma di peringkat sekolah, kita lebih fokus kepada itulah yang dipertandingkan kepada peringkat kebangsaan. Itu, dan kita juga ada blind football, goalball dan juga catur. Chess. Kita ada blind football. Yang terpilih lah, yang selalu murid kita masuk. Ini yang saya sebut berkaitan yang selalu murid kita join lah. Okey, masuk. Jadi ni catur. Catur ni kita boleh bermain bersama murid perdana. Saya boleh lawan Cik Akmal kalau pandai. Janganlah beritahu mereka semua yang saya ini tidak tapi lawan kita tutup catur. mata. Kita tutup mata, kita pegang. Ini hitam ni ada tajam. Macam tu. Yang ni putih dia tak ada tajam. Sebab kalau anda nak tahu kan, mungkin saya boleh kongsikan kepada anda apa yang lainnya mengenai permainan catur ini adalah, nampak tak kebiasaannya kita hanya menggerakkan, kita panggil apa ni, dia punya ni apa ni cikgu kita panggil ni cikgu? Ini kita panggil pound. Pound sterling. Kalau kita menggerakkan dia flat permukaannya, betul, rata. Jadi kenapa adanya bentuk ini untuk MBPK ini, murid ini meletakkan supaya ini tidak jatuh apabila mereka cuba ingin pegang raba kan, melihat ataupun mencari buah catur yang mana satu untuk digerakkan. Ini nampak lain tau, berbeza sedikit seperti permainan catur yang kita selalu main lah. Kita selalu main, anda yang selalu main, sebab saya tak main catur. Nampak dia berbeza sedikit. Ini antara catur lah perbezaannya kan. Tapi kalau contohnya sukan seperti olahraga tadi 100 meter mahupun goalball, semua tu macam mana pertandingan itu dijalankan, cikgu? Okey, kalau pertandingan macam goalball, kita juga ada peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Sampai kebangsaan ada pertandingan goalball. Dan melalui bila dia habis sekolah, murid-murid ini di peringkat sekolah akan bertanding. Bertandinglah sama macam negeri masing-masing. Sama blind football, cuma blind football sekarang masih lagi baru. Masih lagi baru, dan di sekolah kita belum ada pertandingan khas untuk blind football. Tapi kalau goalball kita sudah lama lah. Goalball sudah lama. Nampak tak, kalau saya sentuh saja mengenai sukan bola ini, cikgu bersama punya penceritaan sangat bersemangat ya, berbanding dengan chess ni. Kerana apa ya? Chess ni lagi sedap cerita dia sebenarnya. Okey, disebabkan lagi sedap, kita berhenti rehat dulu, sebabnya cikgu bersama nak ajar saya macam mana nak bermain catur ni. Kenapalah saya tak belajar dari kecil kan? Baiklah, murid jangan ke mana selepas sini. Kita akan kembali dalam Sembang Aktif. Cikgu, kalau saya nak gerakkan, macam mana dapat pun checkmate. Wah, cikgu, saya tengok buah catur warna hitam ni, dia punya permukaan di atas ni agak tajam. Yang buah catur warna putih ni, rata je cikgu, tak sama macam buah catur warna hitam ni. Kenapa, Okey, Cik Akmal. Ini adalah bila tajam-tajam ni untuk warna hitam. Jadi murid penglihatan dia akan raba, dia kenal, dia pegang. Yang tajam tu warna hitam. Okey. Yang tak ada tajam ni warna putih. Jadi dia laulah. Yang mana lawan, yang mana dia punya. Betul. Kalau juga. tak ada, agak jalan sukar. Orang. Agak sukar. Baik, masih lagi menyaksikan Sembang Aktif bersama dengan saya, bekas pemain catur dunia, Akmal Nazri. Cikgu, macam tadi kan kita ada bercakap mengenai permainan catur ini. Dan cikgu cakap, ini cerita sedap, ni cerita sedap. Apa yang sedap ni cikgu? Ramai penonton-penonton nak tahu ni cikgu, kenapa sukan catur ini agak menarik untuk diceritakan oleh cikgu Bustamam. Ya, saya ada pengalaman bawa murid main catur ini, catur braille ni, dengan murid perdana. Kita bila tournament untuk catur, peringkat masa tu saya di Kuala Lumpur. Kami bertanding di peringkat zon keramat. Sekolah saya sekolah penglihatan lah. MBPK murid saya. Saya bawa murid saya mewakili
Sekolah. Untuk lawan dengan perdana. Okey. Saya bawa murid saya mewakili sekolah lawan dengan perdana. Masa tu berpasukan, acara berpasukan. Baik. Jadi cara dia memang kalau kita lawan dengan perdana ini ada dua bot lah. Baik. Satu bot braille, satu lagi bot perdana lah yang biasa tu. Dan akan ada satu hakim yang menggerakkan buahan. Okey. Okey. Cerita yang menarik sekali pada kejadian itu sebab pertama kali kami menyertai. Okey. Dan saya minta pada penganjur. Tahun bila ni sebelum tu? 2008. 2008. Dah lama lah sebab saya dah pindah daripada KL tu dah lama kan. Okey. Jadi masa tu anak murid saya ni bermain. Pusingan pertama tu. Okey. Cing teng. Cing cing. Menang kan. Alhamdulillah. Bila saya keluar, ada murid menangis. Murid perdana. Ini fasa pertama tu kan. Murid pertama ni menangis. Kenapa menangis? Saya kalah dengan murid penglihatan tadi. Baik. Okey, sebab dia tak tahu kan. Dia rasa okey, sebab kita sebagai manusia tak tahu kebolehan mereka. So kita dia sangat kecewa lah kalah tu. Ya. Okey, peringkat dia ada menang lagi. Menang lagi dia orang semakin kagum. Kata kenapa Dia orang macam, oi dah mula. Tahu tak akhirnya sebab tu penyampaian hadiah yang saya paling kagum adalah yang saya paling terkejut lah. Bila diumumkan kita mendapat tempat ketiga je. Okey. Bila umum tempat ketiga, sekolah murid saya menang. Satu dewan bersorak murid perdana ni. Dia kata dia macam kita Johan. Macam kita ni Johan. Kita rasa macam tu. Maksudnya yang Johan tu tak dapat tepukan lah. Yang nombor 3 dapat tepukan. Itu saya kata sebab betapa mereka setelah melihat kebolehan murid MBPK penglihatan ini, mereka kagum. Sebelum tu mereka mungkin tidak rasa biasa je. Sekali bila berlaku kejadian pengalaman tersebut, wah mereka nampak. Di sinilah kesimpulannya kepentingan murid-murid kita ini inklusif. Inklusif bersama murid perdana. Jadi murid perdana dapat belajar sesuatu, melihat sesuatu. Betul. Orang biasa tak pernah tengok, dapat tengok. Dan di situlah kita melihat keistimewaan mereka. Itulah orang katakan jangan sangkalkan kebolehan murid-murid MBPK ini. MBPK. Nampak. Baik, cikgu, maksudnya dekat sini dari segi struktur core kurikulumnya, mereka juga ada peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat negeri dan seterusnya peringkat kebangsaan jugalah kan? Ya, ada. Mereka ini untuk kategori sendiri pun ada. Okey, kategori untuk penglihatan lah. Peringkat sekolah, peringkat kebangsaan dan negeri sampai kebangsaan. Itu peringkat kategori sendiri, kategori penglihatan. Tetapi sekiranya mereka boleh bersaing dengan murid perdana, so mereka juga akan bersaing bersama murid perdana. Macam sekolah saya dulu untuk pertandingan musabakah. Ini juga adalah sebahagian daripada kurikulum. Murid saya yang mewakili pertandingan musabakah Al-Quran itu untuk peringkat Putrajaya. Dia mewakili sekolah saya. Mewakili sekolah saya sebagai wakil yang bertanding di kalangan murid perdana di sekolah. Dia Johan. Dia yang wakil. Macam tu. Jadi apa kebolehan dia itu, murid ini dia akan dibenarkan turut terlibat bersama dengan murid perdana. Baik. Jadi macam tadi cikgu telah menerangkan yang mana murid MBPK ini juga boleh bertanding bersama-sama dengan murid arus perdana, bukan? Betul. Dan dari segi pelaksanaan kurikulumnya dan perbezaan aktiviti dengan murid arus perdana ini, adakah ianya cukup ketara perbezaannya ataupun sama sahaja, cikgu Mustamam? Sudah pastilah bila MBPK penglihatan pastinya ada sedikit perbezaan. Situasinya sama. Perbezaan itu adalah modifikasi. Dari segi modifikasi, kita tengok kita main catur braille kan. Ini modifikasi dia. Dan murid perdana boleh main sama-sama. Alatan, dia modifikasi itu kepada alat, kepada cara, kaedah kan. Kalau dia membaca guna braille. Betul. Modifikasi itu sebenarnya apa yang kita pelajari, kurikulum kita terlibat sama je. Tidak ada perbezaan. Tidak ada perbezaan. Kalau dia belajar berkemah, kita tetap berkemah. Kalau dia belajar pasang kemah, kalau uniform. Cerita pada uniform. Jadi apa aktiviti kurikulum kita buat sama. Cuma ada cara dia, modifikasi. Sebab itu kita galakkan
berlakunya inklusif tersebut. Baik. Dan mungkin cikgu juga boleh terangkan dari segi penglibatan mereka dalam badan uniform, contohnya seperti pengangkap. Macam tadi pun cikgu pun ada mengatakan pengangkap adalah merupakan salah satu pilihan utama kan bagi murid MBPK penglihatan ini. Kerana apa tu? Adakah kerana mereka ini kita tahu pengangkap memang salah satu badan beruniform yang kita perlukan kerjasama. Ya, kan? betul. Apa yang penting? Kerjasama. Ya. Saya itu juga memerlukan orang kata apa lagi? Kerjasama, mengeratkan silaturahim, tidak membezakan dari segi bangsa, kan, agama dan juga murid MBPK ini. Lagi apa Dia antaranya? membentuk cikgu? kepimpinan, membina komunikasi. Ya. So memang banyaklah dalam kurikulum ni banyak memberi manfaat kepada murid. Kita tahu. Dan kepimpinan dan sebagainya. Dan aktivitinya juga kalau kita dapat lihat, kalau macam pengangkat ada perkemahan, ada memasak, ikatan pergerakan dan sebagainya kan. Ada. Okey, kalau dari segi sukan, macam kita tahu tadi cikgu ada menyentuh mengenai sukan bola sepak kan. Dan saya pasti ramai yang murid-murid akan berfikir, kejap, mereka ini MBPK penglihatan, bagaimana mereka bermain bola sepak? Sebab itulah cikgu mungkin boleh ceritakan. Okey, ini bola sepak untuk murid penglihatan, MBPK penglihatan. Tepi-tepi ni dia ada loceng, agak keras bunyi dia. Okey. Okey. Inilah. Jadi murid penglihatan ini akan mendengar. Ini bukan saja untuk bola, ini adalah meningkat dia punya daya, orang kita panggil daya pendengaran dia. Dia membantu bila kita ajar daripada kecil, dia dengar kan. Sebab murid penglihatan ini dia memerlukan deria pendengaran yang lebih. Betul. Jadi ini adalah sebagai satu terapi unsur. Kalau dia tak pandai main pun, dia mendengar bola ini pun menjadi satu perkara yang terbaik untuk mereka. Ya, yang mereka telah modifikasikan, betul? Ya. Dan sebab pasal modifikasi ni saya pasti banyak lagi perkara-perkara yang telah dimodifikasikan, atau bahasa Inggerisnya kita modified kan? Untuk MBPK penglihatan ni. Antaranya apa lagi? Mungkin cikgu boleh kongsikan. Okey, kita boleh modify macam-macam. Ini ada bergantung kepada kreativiti guru. Saya lihat banyak guru-guru kita yang kreatif menghasilkan sesuatu supaya murid ini dapat mengikuti. Contoh, biasanya kalau kita nampak penglihatan, kita kalau belajar dalam kurikulum pendidikan jasmani, pukulan atas. Agak-agak kenapa pula murid penglihatan nak main pukulan atas? Badminton contohlah. Dari segi psikomotor. Kita belajar berkaitan dengan psikomotor kan. Jadi contoh, macam mana murid penglihatan nak pukul shuttlecock? Betul. Jadi cikgu ni idea kreatif dia yang keluar. Dia pakai belon kemudian letak loceng. Lambung ada bunyi, pukul. Tujuan dia apa? Tujuan dia kita nak melatih fizikal, psikomotor dia. Memanglah kita tidak menjadikan dia pemain badminton, tapi kita membantu psikomotor untuk mereka sebagai unsur terapi. Macam tu. Itu salah satunya. Salah satunya lah. Dan katanya ada juga bola dibalut dengan plastik. Ya, dulu. Shuttlecock badminton guna belon boloceng seperti yang cikgu terangkan tadi. Apa lagi selain daripada itu, cikgu? Banyak lagi sebenarnya. Kalau kita tengok bola balut plastik, saya cerita pasal bola balut plastik. Dululah. Dulu sebelum ada bola loceng memang balut plastik. Banyak lagi modifikasi. Contoh, raja. Kalau kita tengok dalam perdana kan banyak raja, gambar tali ikatan. Apa cikgu nak buat? Gambar murid tak boleh tengok. Betul. Betul. So kita gunakan raja timbul. Timbul. Kita gunakan raja timbul. Jadi cikgu kena bina raja timbul tu seperti dalam gambar tersebut dan memperkenalkan kepada murid. Ini dia bentuk dia kereta ke bentuk tak macam tu. Betul. Itu yang kadang-kadang banyak persoalan yang timbul kan, bagaimana murid MBPK ini melukis kan, bersukan, apa lagi mewarna, mengenal pakaian dan sebagainya, betul? Kita tengok kalau di sini kegiatan kurikulum banyak memberi pada mereka pendedahan kan. Kita tengok kalau murid mengenal warna, macam mana murid penglihatan nak mengenal warna? Betul. Apa yang kita kena buat sebenarnya? Sebagai cikgu, memang dia tak boleh kenal warna sebab dia tak nampak. Tapi apa yang kita perlu ceritakan adalah contoh. Kita kena selalu ceritakan warna merah itu berkait dengan apa? Darah, kereta ada pelbagai warna. Dan daun warna apa? Daun hidup warna hijau. Ada daun mati dah warna keperang-perangan atau warna. Benda itu perlu penceritaan. Jadi guru perlu menceritakan. Jadi bagaimana murid melukis? Contoh, mewarna, melukis kan? Melukis. Jadi cikgu-cikgu
Macam mana nak bagi dia melukis? Ya. Letak jari ke, bahan tekap. Sebab perkara ini sebenarnya berkait dengan unsur terapi. Betul. Mereka merasai. Ya. Pengalaman mereka. Kita nak dia ada pengalaman. Apa melukis tu cikgu Melukis tu apa cikgu? Mungkin dia baca, dia melukis. Ini adalah sebahagian daripada melukis. Jadi lukisan yang dicipta tu kita timbulkan balik. Betul. Kita buat rajah, kita tunjuk. Ini yang dia lukis tadi. Contoh itu melukis. Macam-macam. Kita tengok pertanyaan kan, pelakar. Pelakar. Dulu kalau ada satu cerita profesor yang penglihatan dulu dulu pernah melukis graf ekonomi. Mengajar di kuliah lukis graf ekonomi, kelok ekonomi biasa saja. Itu penglihatan, tiada buta penuh. Okey. Sebenarnya inilah dikatakan menariknya kan, ataupun ilmu baru kan yang kita dapat mengenai MBPK penglihatan ini. Sebab saya pasti kadang-kadang ramai di antara kita semua mempunyai banyak sangat persoalan. Bagaimana mereka ini belajar, bagaimana mereka ini bersukan dan sebagainya. Jadi kita pun telah mendapat jawapannya. Tapi sebenarnya ada lagi persoalan yang saya nak tanya kepada cikgu bersama kita, kepada anda semua. Jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sembang Aktif. Cikgu, kalau diorang gosok baju tu, baik, masih lagi menyaksikan Sembang Aktif bersama dengan saya, Akmal Nazir, dan juga panel kita, Cikgu Bustamam. Cikgu okey, Cikgu? Okey. Habis air tu tengok. Haus ke? Baik, Cikgu. Kalau saya nak bertanya kepada Cikgu kan mengenai inklusif kokurikulum yang dijalankan di sekolah. Antaranya mungkin seperti badan uniform maupun sukan kan. Bagaimana inklusif kokurikulum ini dijalankan bagi murid MBPK ni, Cikgu Bustamam? Saya contohkan di sekolah saya lah. Yang kita pasti. Kita di sekolah lain pun mungkin sama dan mungkin ada perubahan sedikit, tapi tak banyak lah saya percaya. Untuk inklusif kokurikulum di sekolah saya ni, kita macam pengakap. Contoh, perkemahan kita bersama. Kita buat perkemahan, mesti ada murid pendidikan khas sekali dan murid perdana sekali bersama. Satu kumpulan bersama. Buat aktiviti bersama. Tidak ada isu kan? Tidak ada isu. Baik. Yang isunya adalah cikgu kena adalah. Cikgu pelihatan kena adalah. Jadi kalau sekolah saya, kita pernah buat di Cameron Highland, keluar bawa murid-murid ini bersama-sama. Murid perdana dengan murid penglihatan, Cameron Highland, Camp Tasik Biru, perkemahan-perkemahan yang memang secara rasminya lah di bawah guru besar saya, alhamdulillah. Setiap kali perkemahan, bawa murid PPKI, bawa murid pendidikan khas. Jadi nak sama-sama membentuk kedua-duanya. Macam tu. Kalau dari segi itu perkemahan kan. Bagi perkemahan pada uniform lah. Uniform. Kalau dari segi sukan, special sukan sekolah saya, kalau acara kita sendiri ada, acara untuk murid MBPK penglihatan, pendengaran, sekolah saya ada 2. Jadi itu acara ada, tetapi murid yang boleh menyaingi murid perdana, dia layak bertanding untuk mewakili rumah sukan mereka. Dia ada rumah sukan masing-masing. Kita agihkan ikut rumah sukan. Kita letakkan dia di rumah sukan, katalah rumah merah, biru, kuning tu. Setiap murid pendidikan khas akan berada di rumah mereka. Jadi cikgu perdana, cikgu pendidikan khas turut bersama-sama. Jadi bila acara kita dijalankan, siapa sokong? Jadi pasukan, rakan perdana, rakan cikgu menyokong penuh sebab memberi markah kepada rumah mereka. Termasuk dengan perbarisan. Perbarisan rumah sukan, kalau kita tengok biasa perbarisan murid pendidikan khas perbarisan. Tapi di sekolah saya kami buat murid pendidikan khas ini mesti wajib 3 orang setiap rumah. 3 orang setiap rumah. Setiap rumah. Setiap rumah sukan ada 3 orang untuk murid MBK. Siapa yang menguruskan? Dah tentu cikgu perdana dan guru pendidikan khas. Betul. Dia bersama-sama menginklusif. Jadi murid-murid ini akan terlibat bersama-sama. Kalau berlatih kawat, berlatih berbaris bersama-sama. Jadi mereka dapat menjalankan aktiviti bersama-sama melalui pengalaman yang lain. Dia tak adalah bersama sendiri sahaja macam tu. Betul. Maksud dekat sini, Cikgu Bustamam, apa yang saya boleh diperkatakan adalah penglibatan murid-murid MBPK penglihatan ini sebenarnya kalau mereka aktif di dalam bidang kokurikulum ini, sedikit sebanyak membantu mereka lebih, orang kata meningkat kualiti murid inilah kan. Cikgu kan, yelah, dengan masuk sukan, dengan masuknya badan beruniform. Betul tak, Cikgu? Betul. Dia membantu mereka. Kita tengok kalau kepentingan dalam
dalam co-curriculum untuk mereka ni, kita tengok satu unsur terapi. Ya. Kalau kita lihat dia adalah sebagai satu unsur terapi untuk murid yang lemah mungkin. Okey. Murid yang lemah, dia merasa cikgu bimbing. Itu adalah sebagai terapi. Dia melakukan, dia ada pengalaman merasai. Ya. Kita tengok pula dari pergi kehidupan seharian. Betul. Pengalaman kehidupan seharian mereka. Mereka pernah buat dan mereka berlatih. Di sini, dalam semasa aktiviti co-curriculum ini berlaku, dia ada membina kepimpinan, keyakinan yang kita sebut tadi. Banyak manfaatnya. Komunikasi, membina komunikasi yang baik. Ya. Itu sebenarnya cukup Itu penting. penting. Komunikasi itu sebenarnya. Macam mana penglihatan berkomunikasi dengan murid biasa perdana. Itu kita kena bentuk keyakinan mereka. Betul tu. Dan sebut kalau bersebut apa kita sebutkan tadi, macam cikgu ada mengatakan dari segi meningkatkan mereka punya komunikasi dan juga mereka punya keyakinan itu kan. Apa yang saya nak kongsikan kepada anda yang mana di atas meja ini sebenarnya cukup menarik. Yang mana kalau ini merupakan apa cikgu kita panggil? Ini dipanggil Rajah Timbul. Ini yang merupakan dibina Rajah Timbul yang diajar kepada murid ABPK Kelihatan, betul? Di sekolah-sekolah. Tetapi saya pasti mungkin ada di kalangan anda, kejap, macam mana mereka nak tahu ini kereta kan? Dengan warna kuningnya, dengan mana tayar? Dengan ini tayarnya. Jangan risau murid-murid, kita ada solusinya. Cikgu, terangkan yang ini cikgu, sebab ini cukup menarik untuk kita kongsikan kepada penonton-penonton Sembang Aktif. Silakan cikgu. Okey, untuk MBPK penglihatan, ini tugas cikgu lah biasa ni. Banyak ni tugas cikgu. Baik. Ini dipanggil, kalau pada gambar biasa tu, kita tengok gambar biasa kan, cikgu kena buat ni. Cikgu kena bina Rajah Timbul. Kalau ini cerita yang basic dah, yang satu kita nak perkenalkan pada kereta saja kan. Jadi kalau untuk memperkenalkan kereta pada tahap satu, ini contoh kan. Cikgu kena buat bentuk ni. Buat bentuk ni dan murid ramai kan. Cikgu tunjuk sikit dekat tu kamera tu. Murid ramai. So kita kena perbanyakkan macam ni. Ini dalam co-curriculum kita belajar macam saya cakap tadi, tali, simpulan, ikatan. Betul. So kita nak tunjuk. Dia nampak dia timbul nampak tak dia timbul sebenarnya. Jadi murid ABPK Kelihatan ini akan merasai lah kan. Merasai, dia akan ceritakan. Tapi lebih baik kepada hands on yang sebenar lah. Kalau kereta boleh dipegang, kita kena pegang kereta dululah sebelum. Tapi kalau yang tak boleh dipegang, jangan bagi pegang lah. Kita dedahkan kepada Rajah ni. Jadi yang bahaya tak boleh kan. Betul. Kalau dipegang contoh yang kalau macam haiwan kan, takkan nak bagi mereka harimau, gajah dan sebagainya, haiwan liar pula kan. Jadi cikgu, adakah cikgu bersetuju kalau saya katakan semua yang menempa nama ini hasilnya daripada kegiatan co-curriculum di sekolah, cikgu? Kalau pada saya, ya, sangat setuju. Kenapa? Hasilnya tu mesti bermula daripada sekolah. Tetapi mestilah ada pendokong-pendokongnya. Ibu bapa, NGO yang terlibat. NGO kerjasama berpanjangan. Gemblengan, mana penyatuan NGO, ibu bapa, guru, dia akan membentuk ke tahap yang lebih baiklah. Saya tadi ada saya tertinggal tadi satu. Co-curriculum ni membentuk kerjaya juga. Ada yang mendapat kerjaya dan bakat mereka menjadi kerjaya. Macam mana tu? Maksudnya? Maksud dia aktif sukan. Okey. Sekarang yang menang emas, pingat emas kan, menjadi apa? Atlet sepenuh masa. Itu hasil daripada sekolah tu. Kalau saya kenal je murid saya ada berapa menjadi atlet negara. Dan mendapat allowance, dapat semua kan. Menjadi hasil kerjaya titik untuk sara hidup. Ini melalui co-curriculum kita bentuk ni. Kita tengok artis terkenal kita, Azmi Saad. Hasil daripada membuat persembahan. Masa kecil saya ajar dia tu. Masa kecil dia bekas saya bekas cikgu dia. Contoh. Saya bekas cikgu dia. Dan saya mengajar dan dia ada sebut nama saya dalam TV. Cikgu pertama yang mengenalkan beliau muzik di sekolah Johor Bahru PES. Dia ada sebutlah. Kalau dia tak sebut, saya tak sebutlah kan. Betul. Malu juga nak mengaku kan. Sebab dia sebut dalam saya tak ingat dalam radio atau TV, saya tak pasti. Ada klip dia tapi saya cari tak jumpa lagi. Memang ada sebutlah. Jadi inilah hasilnya daripada co-curriculum. Azmi dulu dia adalah kebudayaan, kelab kebudayaan. Kita bawa dia latih persembahan, latih apa semua dan akhirnya alhamdulillah dia terkenal sekarang.
Alhamdulillah. Rezeki, nasib, bakat dah sekali. Ya, itu dia. Mungkin ramai tu tanya, Azmi, hai tak kena Azmi tu. Cikgu, belanja tu lagu cikgu dia cikgu. Jangan. Sikit lagu boleh cikgu, sikit boleh. Dia tak boleh, saya tak pernah nyanyi. Alah, tak apa. Saya dulu ajar dia basic muzik lah. Saya ajar gitar asas masa tu. Saya ingat masa kecil dia tu, bila saya jumpa bakat dia tu, dalam muzik tu, saya belikan dia gitar. Saya minta dengan guru besar belikan gitar. Bagi. Suruh dia berlatih di asrama. Baik, cikgu ada belikan gitar untuk beliau, betul? Betul. Apa kata sekarang ini kita berhenti rehat dulu, kita pergi ke kedai muzik. Cikgu belikan kepada saya gitar. Okey, pada yang belum semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sembang Aktif. Cikgu, gitar saya tu murah. Alright, masih lagi menyaksikan Sembang Aktif bersama dengan saya, Akmal Nazri. Nasib baik kedai muzik tu tutup kan cikgu kan? Kalau tak dapat saya gitar baru kat sini. Baik cikgu, kalau kita bercakap mengenai murid MBPK penglihatan ini kan, dan kita tahu mereka ini memang cukup aktif di dalam bidang core kurikulum ini. Tak kisahlah dari segi badan beruniform maupun sukan. Tapi saya sekarang tertanya dari segi fasiliti ataupun kemudahan yang disediakan di sekolah-sekolah ini, adakah ianya mencukupi ataupun di sebaliknya? Okey, terima kasih Yang dari kenapa tiba-tiba formal tu? Dia sebenarnya kita dah cakap cukup secara amnya cukup lah. Cukup untuk basic, untuk peringkat sekolah. Kementerian Pelajaran sangat memberilah. Cuma kita lihat kos, dari segi kos untuk peralatan untuk MBPK penglihatan ini dia terlalu mahal. Walaupun mahal, pihak Kementerian Pelajaran masih lagi berusaha dan kita mendapatlah. Adalah bekalan-bekalan itu mungkin agak delay sikit, tapi boleh. Cuma kalau di peringkat yang lebih tinggi, contoh kalau untuk sukan kan, jadi kemampuan dari segi kemudahan di sekolah itu masih boleh dipertingkatkan lah. Dari segi kurikulum biasa di sekolah itu tidak ada masalah dengan peruntukan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran mencukupi. Cuma peringkat yang tertinggi sajalah. Bila murid melepasi untuk pergi ke lebih jauh, kita memerlukan lagi banyak lagi banyak sokongan dan bantuannya. InsyaAllah. Baik cikgu, saya pastikan ini antara perkara-perkara yang sering didengari oleh murid-murid di sekolah kan, yang mana kalau murid itu ingin menjadi seorang murid yang berkualiti maupun aktif dan berjaya di kurikulum maupun core kurikulum, sokongannya semestinya datang daripada guru-guru kan, daripada pentadbiran guru-guru di sekolah, ibu bapa, jurulatih dan sebagainya. Yang itu mungkin kalau kita selalu dengar bagi murid-murid yang arus perdana seperti yang cikgu katakan tadi. Tapi untuk murid-murid MBPK penglihatan ini bagaimana cikgu? Adakah resepi ataupun ramuannya masih sama? Ramuan macam nak masak. Secara ramuannya pasti sama. Kita memerlukan ibu bapa yang committed, yang komitmen. Dan kita sudah pastinya cikgu, guru-guru yang sangat. Saya melihat guru-guru saya kan, kalau kita tengok saya sebagai pentadbir tak kira cuti. Cuti datang sekolah, latih murid. Cuti Sabtu Ahad petang datang. Cikgu mana tu? Bagi nama kat saya. Kita tengok kesungguhan cikgu saya. Sebagai pentadbir kita melihat kan. Bila nak masuk pertandingan, malam dia buat lagi kelas. Melatih murid catur contoh. Jadi ibu bapa kena beri kerjasama bila cikgu nak buat, atau ibu bapa kalau boleh ada peruntukan, ada tambahan, mungkin cari jurulatih luar, atau NGO yang terlibat atau kelab-kelab persatuan yang terlibat. Selalu mengadakan pertandingan, jemputan. Jadi bila perkara ini disatukan bersama-sama kan, memang cepatlah hasilnya cepat sikit. Kerana sokongan daripada semua pihak, persatuan. Alhamdulillah setakat ini kita ada kerjasama yang baik dan kita cuba dan bagi yang terbaik. Cikgu, kalau kita nak pergi ke soalan terakhir iaitu harapan kan, saya pasti cikgu juga mempunyai pengalaman yang cukup banyak pahit maupun manis. Tapi kita tak nak tanya pahit, kita mau tanya mengenai yang manis tu cikgu. Sebab kita tahu untuk menjadi tugas sebagai seorang penolong kadar pendidikan khas kan, terutamanya bagi MBPK penglihatan ini adalah merupakan salah satu tanggungjawab yang cukup besar kan, dan cabarannya pasti ada.
Tapi dari segi pengalaman cikgu kan yang telah membawa atlet-atlet maupun murid-murid ini kan, apa antara cikgu yang paling cikgu tidak dapat lupakan? Pengalaman Ya. Macam banyak cikgu kan? banyak pengalaman manis. Yang cikgu tak boleh lupakan cikgu. Yang paling manis. Oh, pengalaman paling manis. Jangan nangis. Tolong ambilkan tisu. Saya ingat pengalaman paling manis yang saya menitiskan air mata. Okey. Ya. Apabila saya mengajar murid matematik, Baik. di sekolah itu sebelum tu tak ada A pun murid. Okey. Murid Ini di totally bahagian blind. kurikulum lah. Kurikulum. Okey. Itu kurikulum. Dan dia mendapat A. Murid tu dapat A, dia lari, dia peluk saya. Cikgu tu. Penglihatan. Murid OKU yang belajar matematik macam perdana, Ya. dia dapat A, dia berlari, dia peluk saya. Terima kasih, cikgu. Kalau sampai sekarang. Cikgu, mungkin Ya. sebutkan nama dia, nama murid itu. Cikgu Syamil. Saya ingat dia. Murid saya itu nama Syamil. Dan sekarang ni murid dah berapa dah cikgu? Saya seumur dah. Mungkin dah kahwin. Lama saya tak jumpa dia. Aha. Dah 30 lebih kot, dah 40 lebih. 30 lebih lah mungkin. Sebab saya mengajar dia tu umur saya muda lagi. Ya. 23 tahun gitu, 24 tahun. Pada tahun 23 tahun umur cikgu ketika itu. Itulah. Sekarang dah 60 berapa cikgu? Saya gurau cikgu. Saya gurau. Baik, itu di kurikulum. Co-kurikulum cikgu. Kurikulum. Tentulah saya bila kurikulum, tadi catur saya dah cerita Betul, pengalaman. betul. Saya juga yang mewakili kemasaan bersama dengan murid saya mewakili ke peringkat Asia, kelaikan Piala Dunia untuk bermain futbol. Itu pengalaman yang manis. Saya tak dapat. Macam mana saya sebagai guru tiba-tiba mewakili kebangsaan kerana rezeki daripada murid saya. Macam tu. Betul. Walaupun ada pemilihan untuk mendapatkan taraf pemain tu untuk jadi jaga gol, ada pemilihan. Dan saya memang pemain bola sepak juga. Asalnya memang kita di sekolah kita main bola sepak dan saya terpilih. Terpilih bukanlah kita sebab kita jadi cikgu kita dapat, tidak. Terpilih. Kerana cikgu memang sebab luar biasa. kita mengenali murid penglihatan. Betul. Jadi mereka kita nak mengarahkan dia. Sebagai goalkeeper, penjaga gol, kita mengawal mereka bermain. Betul. Jadi cikgu yang faham mereka saja yang boleh mengawal dia dengan baik. Iya. Itu pengalaman. Dia. Ya. Baik cikgu, dari segi harapan cikgu kan mengenai penglihatan murid MBPK penglihatan ni terhadap co-kurikulum. Cikgu Mustamam. Harapan saya co-kurikulum ini pertama kali harapannya dia lebih peluang dan ruang itu lebih terbuka, lagi banyak. Amin, insya-Allah. Perbanyakkan. Terutamanya dari segi inklusif. Ya. Sebab kalau kita sebelum ini bertanding sendiri, kategori sendiri, penontonnya siapa? Mungkin parent, kalangan orang itu sendiri. Betul? Ya. Kita nak dia inklusif. Mungkin bertanding, contohlah, sekarang TV itu kan banyak kan, persembahan artis dah mula mempamerkan tarian oleh bersyarat, dipanggil murid pendengaran. Betul. Tarian kursi roda. Ya. Itu yang sepatutnya berlaku. Kita bawa mereka dan penonton itu secara tidak langsung melihat, didedahkan penonton ke untuk sesuatu yang lebih global. Kalau kita sendiri mungkin tidak ramai yang datang. Betul. Tapi kalau kita inklusifkan dia berada di dalam kalangan penonton yang ramai, maka mereka dapat terlibat dan pendidikan kepada masyarakat tercapai. Mereka kenal, mereka tahu. Itulah yang kita harapkan. Amin. Amin. InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada Cikgu Mustamam selaku penongkan dan pendidikan khas di SK Putrajaya Presin 18-1. Telah banyak cikgu ceritakan dari segi plan-plannya, dari segi pengalamannya dan juga harapan beliau kan mengenai pelibatan kurikulum murid berkeperluan pendidikan khas atau lebih mudah kita sebutkan MBPK penglihatan. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Selamat maju jaya cikgu. Apa yang cikgu lakukan ini saya pasti besar pahala cikgu. Baik, kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Kalau ada salah dan silap, kenapa saya tiba-tiba nangis ni cikgu? Saya minta maaf. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
FM.